Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang untuk kita sekali lagi bersama-sama dalam suatu majlis ilmu, iaitu untuk memperbesar dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malam ni saya cuma menggantikan tempat Ustaz Asri Sobri, pasal dia pun ada hal malam ni, maka dia minta untuk buat live daripada rumah dia kot. Maknanya berdua kita dua serentak malam ni Dua serentak, saya dengan Ustaz Asri Sobri. Malam ni kita meneruskan pengajian kita surah Al-Bayyinah. Surah Al-Qad kita dah habis dah bulan 3 dulu. Kita masih ingat dulu bulan 3 sebelum Covid itu kita buat surah Al-Qadar. Malam ni surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98. Dia cuma 8 ayat saja. Tuan-tuan, puan-puan, muka surat 598. Surah Al-Bayyinah. InsyaAllah juga surah yang amat menarik tentang rungutan degilnya manusia yang tak boleh terima Al-Quran. InsyaAllah kita akan tadabbur malam ni. Dan sebelum tu kita baca sama-sama, semoga Allah memberi, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi kefahaman kepada kita tentang maksud wahyu Allah, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين القيم.
وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه Alhamdulillah. Surah Al-Bayyinah, kalau kita tengok surah-surah sebelum itu, surah Al-Alaq dan surah Al-Qadar, membicarakan tentang Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran yang mulia untuk Nabi sampaikan kepada umat dia. Dan surah Al-Bayyinah ini ialah sambungan daripada kemuliaan Al-Quran tersebut, kerana bila Allah turunkan kepada Nabi kita untuk sampaikan kepada umat dia, kebanyakan umat dia menolak. Ini di antara tema tentang degilnya manusia, sombongnya manusia bila tengok Al-Quran yang mulia diturunkan kepada Nabi kita, tapi kebanyakan manusia menolak. Maka huraian ini dalam bentuk dalam bentuk Allah syikayah, Allah merungut tentang degilnya manusia, tak nak terima Al-Quran, yang tak nak belajar memahami Al-Quran. Dan yang kedua, Allah buat dalam bentuk ayat sebagai ayat untuk tasliyah, memujuk Nabi kita jangan berputus asa, jangan frust, jangan kecewa. Memang manusia ada sifat sombong dan dengki, mereka tak boleh terima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tema yang kita akan baca dalam surah Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil lazina, tidak ada bagi orang-orang yang kafaru, orang-orang yang menolak kebenaran. Kafir inilah menolak kebenaran. Bagi kita dengar perkataan kafir, kita mengatakan, terbayang pada kita orang Buddha, orang Hindu, orang Yahudi, orang Nasara. Kafir maksud di sini ialah orang yang menolak kebenaran. Tafsir Nasafi kata satarul haqqa inada. Dia tolak kebenaran. Apa dia kebenaran? Kebenaran yang paling benar ialah Al-Quran. Jadi orang yang tolak kebenaran daripada Al-Quran ialah atas dasar kesombongan dia, itu dipanggil kekafiran. Maka kafir ialah orang yang tolak kebenaran. Di sini tidak ada bagi orang yang menolak kebenaran tersebut min ahlil kitabi, dari ahli-ahli kitab. Nak cerita di sini, ahli-ahli kitab ini Allah
menegur ahli kitab. Orang yang ada kitab tapi tak nak beramal dengan kitab mereka. Kita baca baru ni ayat bagaimana Allah melaknat golongan ini, golongan sebagai kaldai. Kaldai bawa kitab bertimbun-timbun atas belakang dia tapi tak tahu kitab dia. Malam ini Allah menegur golongan ahli kitab. Apa ahli? Orang yang ada kitab tetapi dia tak boleh mengambil manfaat. Dia kufur dengan kitab dia. Jadi Allah tegur. Kita pun tadabbur kita jangan berbangga sekadar kita ada Al-Quran, kita baca Al-Quran tapi kita tak boleh memahami ataupun mengikut intipati daripada Al-Quran lantaran kita tidak ada usaha nak duduk kelas-kelas tadabbur sebagaimana kita duduk malam ini. Maka Allah kata tidak ada orang-orang kafir daripada ahli-ahli kitab. Pertama, apa dia? Siapa dia ahli kitab? Ahli kitab yang Al-Quran sebut. Siapa dia? Dalam Al-Quran berulang kali. Yang pertama, Yahudi. Pasal dia ada kitab Taurat dia. Apa lagi? Nasara. Pasal dia ada kitab Injil dia. Siapa lagi? Orang Islam. Dia ada kitab Al-Quran yang ni orang munafik. Itu di antara ahli kitab. Apa kitab lain? Berapa banyak kitab kita ada? Kitab kita ada berapa banyak? Ada 4 kitab. Tapi kenapa Allah tak sebut ahli kitab Zabur? Kenapa? Pasal apa? Pasal ajaran-ajaran kitab-kitab lain selain daripada Taurat dan Injil telah tenggelam. Sebab tu dalam Al-Quran berulang kali Allah sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 4 golongan yang sesat, yakni Nasara, Yahudi, munafik dan musyrikin. 4 golongan tersebut. Mana kitab-kitab yang lain? Kitab Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, mana dia? Tak tahu. Kita tahu Allah tak ulang dalam Al-Quran dia. Kenapa Allah tak ulangkan? Pasal kebanyakan ahli tafsir mengatakan pasal ketika Islam wujud masih ada hanya sisa-sisa manusia yang beramal dengan kitab Taurat dan yang beramal dengan kitab Injil. Mana Kristian dan Yahudi saja yang ada di dunia ketika ini, walaupun bukan original Taurat, bukan original Yahudi, bukan original kitab Injil dan Taurat dulu. Dah pindah pun itu ada sisa-sisa baki lagi. Jadi Allah menegur golongan ini. Golongan tidak ada pada orang kafir dari ahli kitab. Sama 2 golongan tersebut. Yang kedua, wal musyrikina. Siapa dia musyrikin? Musyrikin siapa dia? Musyrik, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia ibu orang musyrikin ni? Orang musyrikin Mekah. Kenapa dia syirik? Karena dia buat perkara-perkara syirik. Ada ilah-ilah yang lain selain daripada Allah. Kita pun sama. Kalau kita buat perkara-perkara untuk mensyirikkan Allah, yakni kita bukan ahli tauhid, kita pun memenuhi kriteria ciri-ciri musyrikin. Jadi Allah tegur 2 ahli kitab, 1 orang musyrikin yang tak ada kitab. Walau bagaimanapun orang musyrik ini, walaupun dia tak ada kitab, tapi dia beranggap, dia syak, dia yakin dia ada kitab daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim. Tapi kitab mereka tak pernah tengok. Tak pernah tengok kerana mereka hanya mendengar dari mulut ke mulut saja. Saya bagaimana kita pada hari ini yang mengaku Islam, mengakui adanya Al-Quran, tetapi tak pernah belajar memahami Al-Quran, hanya sekadar memahami intipati Al-Quran daripada cerita orang mulut ke mulut saja. Tak pernah kita meluangkan masa ataupun ikhtiar nak belajar memahami Al-Quran sebagaimana yang kita belajar ini. Jadi 2 ahli kitab, 2 musyrikin mufakkina, mereka meninggalkan agama mereka, meninggalkan ajaran-ajaran mereka. Hatta sehingga ta'tiyahumul bayyinah, datang pada mereka bukti yang nyata. Keseluruhan ayat ini iaitu saya ulang balik, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab yakni Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata kepada mereka. Bayyinah, apa dia bayyinah? Bayyinah bukti yang nyata. Apa dia bukti yang nyata? Bukti-bukti agama ialah bukti
Al-Quran. Hanya Al-Quran saja sebagai bukti yang nyata. Bila Nabi baca ayat Al-Quran, Nabi tunjuk contoh-contoh daripada akhlak dia, daripada amalan dia berdasarkan Al-Quran, maka itulah bukti yang nyata. Bukti yang tak boleh ditolak, itu bukti yang nyata. Bukti yang tak ada ruang langsung untuk kita menolak yang dalil daripada Al-Quran. Tapi kalau kita tak belajar Al-Quran, tak faham Al-Quran, maka kita tak ada bukti. Kita hanya sekadar mengesyaki saja. Amalan kita berdasar kita syak, oh ini betul agama. Tapi walaupun bukan agama, kita kata agama. Atas faktor itulah kita beramal perkara-perkara yang tak sahih, tak sorek daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita mengatakan dia sebagai agama. Kita mengharapkan pahala. Bila kita pergi menemui Allah, baru tahu, oh rupa-rupanya segala amalan aku tak sama dengan Al-Quran, tak sama dengan Sunnah. Allah tak akan terima segala amalan-amalan kita, walau banyak mana amalan kita pun. Pasal apa? Pasal amalan kita berdasarkan kita hanya mengesyaki, tak ada bayinah. Tak ada bayinah. Maka atas faktorlah ada satu hadis, sesiapa yang menuduh ataupun mendakwa seseorang tak betul, maka wajib ke atasnya kemukakan satu dalil dan bukti. Lepas tu orang nak kata kita tak betul, orang nak kata amalan kita tak betul, buktikan. Kita ada bukti, kita beramal. Kalau kamu kata kami tak betul, buktikan. Maka kita ada dalil dan bukti. Maka inilah ajaran yang benar bagi kita. Jadi ayat ini kalau kita mengaji tafsir, salah satu ayat yang susah nak faham. Pasal bahagian pertama tadi mengatakan tidak akan mengubah, tidak akan meninggalkan agama mereka oleh orang kafir dan orang musyrikin kecuali ada bukti baru mereka boleh mengubah. Mereka berdakwa. Jadi nak faham dia, pasal kita baca tafsir, tak ada masalah lah. Kita dah baca dah rumusan daripada ahli tafsir. Ahli tafsir mengatakan dakwaan orang kafir, yakni Nasara dan Yahudi, dakwa orang kafir, orang musyrikin, mereka mengatakan mereka tak akan mengubah ajaran-ajaran mereka, amalan-amalan mereka selagi tak ada dalil dan bukti yang datang kepada mereka. Nak cerita di sini tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, orang Nasara dia baca kitab Injil dia. Dalam kitab Injil dia kata akan hadir Nabi akhir zaman. Nama dia Muhammad. Dia akan sekian-sekian detail sekali nama Nabi akhir zaman yang meneruskan kerja-kerja Nabi Isa dalam kitab Injil tersebut. Maka mereka menunggu. Bilalah sampai Nabi akhir zaman, mereka menunggu di Yaman, mereka menunggu di Syria, mereka menunggu di Habsah, orang Nasara. Begitu juga dengan orang Yahudi. Daripada negara jauh-jauh mereka hadir di Madinah. Kenapa? Mereka just nak menunggu bilalah betulnya kitab dalam Taurat mereka, Nabi akhir zaman akan datang dan mereka ramai-ramai akan ikut Nabi akhir zaman mengamalkan ajaran yang menyambung seperti mana kitab Injil dan kitab Taurat. Itu sejarah dia. Maka orang Nasara menunggu Nabi akhir zaman, orang Yahudi menunggu akhir zaman untuk ikut ajaran kitab Al-Quran ini. Itu anggapan mereka, tanggapan mereka dalam ayat yang pertama ini. Mereka tak akan meninggalkan agama mereka selagi mereka tak jumpa dengan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi, baru mereka meninggalkan ajaran mereka, baru mereka ikut ajaran Islam. Ini mereka beranggapan, mereka nak. Macam kita lah, kalau aku sekian-sekian aku nak berubah ikut agama, kalau aku sembuh penyakit ini aku nak rajin solat, sembuh penyakit tak buat juga. Mana dakwa. Dia bercakap saja macam tu. Maka itu orang yang ada kitab. Bagaimana juga pula dengan orang yang tak ada kitab, orang musyrikin. Orang musyrik kata pula, dia kata dia selalu berperang ni. Dia selalu berperang dengan orang Nasara, selalu berperang dengan orang Yahudi. Dia kata tunggulah sampai masa kami berdoa dengan Allah supaya Allah menurunkan untuk kami satu rasul yang bagi kitab kepada kami. Bila kami ada kitab, kami boleh berlawan dengan orang Yahudi dan orang Nasara yang juga ada kitab. Nampak dah sekarang ni? Masing-masing menunggu kitab. Masing-masing berdoa nak tunggu kitab untuk orang musyrikin supaya mereka ada kitab, mereka boleh beramal dengan kitab tersebut. Mereka mengharapkan. Tapi ibrah kat sini,
kita yang dah diberi kitab Al-Quran, tak ada semangat nak mengambil pengajaran seperti mana golongan tadi teringin nak mengikuti kitab-kitab akan datang. Maka kita sepatutnya kita sebagai mengaku Islam, mengaku ada Al-Quran, sepatutnya berikhtiar sedaya upaya nak memahami segala arahan-arahan Allah dalam kitab Al-Quran seperti mana dakwaan golongan tadi. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, hingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa dia bukti yang nyata tadi? Al-Quran. Maka Allah huraikan bayyinah ialah rasulun, seorang rasulun minallahi, dari Allah. Mereka menunggukan bukti bayyinah kedatangan rasul akhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul Allah. Untuk apa? Untuk apa mereka tunggu Rasul tersebut daripada Allah tersebut? Untuk apa? Tengok minallahi, daripada Allah. Yatlu. Tengok ni. Yatlu ini apa dia? Yatlu. Kalau orang mengaji bahasa, yatlu daripada talak, dan daripada apa yang kita buat? Tilawah. Yatlu ini membaca. Yatlu ni membaca. Kan kita kata dulu kita panggil musabaqah Al-Quran, ingat tak? Dulu kan tahun 60-an 70-an, nak pergi dengar musabaqah. Bila musabaqah ramai orang bangkang. Ini seorang nak berlumba, nak bertanding macam bertanding berlumba lari. Contoh tak sesuai. Pasal Al-Quran bukan nak dipertandingkan. Maka ikut nasihat semua sekali, ubah nama kepada tilawah. Tilawah daripada yatlu. Tilawah talak. Talak ini kalau kita tengok talak, maksud talak membaca. Adakah baca? Bukan baca sebenarnya. Mengikuti surah apa yang makna baca. Wasyamsi waduhaha, apa dia? Wal qamari iza talaha. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duha. Dan wal qamari iza, demi bulan, iza talaha, yang mengikuti matahari tersebut. Tala ni tilawah ni mengikuti. Maka nak cerita di sini, yatlu sini suruh Nabi membaca ayat Al-Quran tadi, bukan baca saja. Baca di sinilah apa dia? Baca orang boleh faham dan boleh mengikut. Itulah baru sebenar yatlu. Jadi kita salah faham kalau kita sekadar musabaqah ataupun tilawah Al-Quran. Sebab tu dalam tilawah Al-Quran kita sekarang ini, dia ada terjemahan. Ditulis terjemahan bawah tu. Tapi kita dengar tilawah Al-Quran, kita tak ada masa nak tengok maksud tersebut, ataupun tak suka dengar. Syok mendengar lagu-lagu saja. Dengar dia lagu walaupun ayat mengatakan akan masuk neraka jahanam golongan zalim. Toyib, kita kata. Pasal apa? Kita tak faham. Walaupun ancaman Allah, golongan yang engkar, golongan kafir, aku akan humban dalam neraka jahanam aku. Bagus. Dia kata, toyib. Tak faham. Orang yang faham, sedih, takut. Pasal kita tak faham yatlu tadi. Sedangkan tugas Nabi ialah yatlu. Maknanya baca Al-Quran, faham Al-Quran, ikut Al-Quran. Itulah baru yatlu yang sebenarnya. Sebab tu bila kita mati, kita akan tanya, adakah Nabi-Nabi aku masa dunia dahulu membaca? Membaca di sinilah baca, faham dan beramal dengan ayat Al-Quran. Baru sempurna hak Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Jadi bayinah, bukti di sini ialah mereka akan ubah pendirian mereka bila ada datang Rasul akhir zaman yang baca Al-Quran. Mereka akan ikut Al-Quran, mereka beramal dengan Al-Quran tersebut dalam bentuk suhufan, setiap lembaran Al-Quran. Mereka berjanji, mereka nak baca setiap muka Al-Quran. Pasal mereka nak baca, mereka nak faham, mereka nak beramal dengan Al-Quran yang dibaca oleh Rasul akhir zaman. Pasal apa? Dengan baca setiap lembaran Al-Quran, Allah kata mutahharatan, akan mensucikan diri kamu. Kamu ada dosa, aku sucikan diri kamu. Kamu ada amalan-amalan tak betul, aku akan memperbetulkan amalan-amalan kamu. Sebab itu baca Al-Quran, setiap Al-Quran yang kita baca, bila kita faham, kita ikut, dia akan mensucikan kita daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa?
untuk pergi ke syurga Allah, kita nak dalam keadaan suci. Kalau kita tak suci, kita akan dihumbankan ke dalam neraka Jahannam dahulu. Untuk apa? Untuk menyucikan diri kita. Tak layak orang kotor masuk syurga Allah. Jadi kena cucikan dulu. Tapi kalau kita atas dunia, kita dah cuci dah tak ada masalah. Amalan kita seperti mana amalan Nabi, akidah seperti mana akidah yang Al-Quran Allah, maka insya-Allah kita termasuk golongan 70,000 yang masuk syurga tanpa hisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah kita nak cross titian sirat seperti mana takutnya, ngerinya kita semasa nak meniti titian siratal mustaqim. Tu maka itu sufan mutahharah. Pertama, maka di sini zahir kepada kita bila kita baca Al-Quran, kita faham Al-Quran, kita mengikuti arahan-arahan dalam Al-Quran, yakni arahan Allah kita ikut, larangan Allah kita tinggalkan, maka di situ Allah akan menyucikan diri kita. Pertama. Yang kedua, fiha, di dalam Al-Quran. Tengok Allah ceritakan, di dalam Al-Quran, kalau kamu baca dengan betul-betul memahami, bertadaburnya, maka di dalamnya kutubun. Kutubun ini jamak bagi kitab. Kutub, kitab. Kitab ini banyak. Kitab-kitab. Yang ni tafsir mengatakan dalam Al-Quran banyak bab-bab dia. Ada bab mengenai surah-surah. Ada 114 surah, ada 30 juzuk, dan ada bab-bab berbagai-bagai perkara-perkara Allah nak memperkenalkan diri dia, bab Allah nak memperkenalkan Rasul dia, bab Allah nak memperkenalkan hari akhirat. 3 bab utama tu. Bab akidah, bab tauhid, yakni Allah nak memperkenalkan dia supaya semua hamba-hamba dia faham Al-Quran, mentauhidkan dia, tidak mensyirikkan dia. Bab yang kedua, Allah nak memperkenalkan Rasulnya supaya kita beramal dengan amalan-amalan sebagaimana amalan-amalan Rasulnya, supaya kita membuat sunnah dalam amalan kita, dan supaya kita menjauhi bid'ah dalam amalan-amalan kita. Dan ketiga, bab yang ketiga, kutub yang ketiga, Allah nak memperkenalkan akhirat. Allah nak tunjuk ngerinya neraka Jahannam. Ngerinya neraka Jahannam yang ditarik oleh malaikat masa di pada mahsyar. Allah tunjukkan neraka yang ditarik malaikat dengan 70,000 tali neraka. Setiap tali ada 70,000 malaikat. Besarnya neraka. Ada bilik mengintai di neraka. Neraka nak mengintai. Mana dia manusia yang zalim atas dunia? Mana dia manusia yang tak nak beramal dengan kitab-kitab Allah? Dia dendam sangat dengan manusia. Dia nak cengkuk manusia nak masuk dalam dia. Dia mengintai. Dalam surah Amma Yatasa'alun, Allah ceritakan dalam neraka ada tempat-tempat mengintai. Marah sangatnya ahli neraka ni kepada orang yang derhaka masa atas dunia. Bila kita engkar dengan Allah, degil dengan Allah masa atas dunia, kita pergi ke neraka, kita akan menyesal. Menyesalnya minta kembali dengan dunia. Walaupun saat kembali apa? Untuk memperbetulkan amalan-amalan kita. Wahai Allah, kembalilah aku sesaat ke dunia. Aku nak memperbetulkan amalan-amalan aku, ya Allah. Mereka gigit tangan, pukul badan, mengetak, berbagai-bagai bentuk penyesalan. Tapi dah tak ada ruang. Dah tak ada ruang untuk nak kembali. Pasal di sana hanya tempoh ujian dah habis. Maka ketika itu dalam surah Al-Quran Allah mengatakan, wahai ahli neraka, sekarang kamu marah dengan diri kamu kerana menyesal di atas tidak memahami ayat-ayat aku, tidak mendengar bacaan-bacaan ayat aku. Kamu menyesali, kamu marah dengan diri kamu masa atas dunia dahulu. Aku lagi marah kepada diri kamu melebihi daripada kamu marah kepada diri kamu sekarang ini, wahai ahli neraka Jahannam. Maknanya tuan-tuan, puan-puan, bila kita engkar arahan Allah atas dunia, maka ketika sekarang ini Allah laknat kita, malaikat laknat kita, binatang laknat kita, segala makhluk akan melaknat kita habis-habisan. Cuma kita tak tahu saja. Semua melaknat. Ketika itulah neraka Jahannam sedang mengintai, nak marah, cepat-cepat tak sabar nak memasukkan kita untuk dibakar dengan api neraka Jahannam. Semoga Allah jauhi kita, semoga Allah jauhi kita. Takut sangat dengan suasana-suasana macam ni. Alhamdulillah, kita masih lagi bersyukur kerana belum lagi dipanggil untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada peluang lagi. Kita ada peluang untuk memperbetulkan kita pada kali ini dah agak sikit Bismillah.
Mana dah? Fiha kutubun, kitab-kitab bab-bab tadi qayyimah, yang lurus. Semua bab-bab tadi Allah nak memperkenalkan dia pun jalan yang lurus. Allah memperkenalkan amalan-amalan Nabi dia pun jalan yang lurus. Allah nak memperkenalkan akhirat supaya kita nak pergi ke sana pun jalan yang, kenapa jalan lurus? Itulah jalan-jalan nak pergi ke syurga sebenarnya. Bila kita dah kenal Allah, taat dengan dia. Bila kita kenal itu, kita beriman. Bila kita kenal amalan-amalan Nabi, itu amalan-amalan soleh. Pasal kita ikut amalan-amalan Nabi. Dan kita kenal akhirat, kita berikhtiar nak pergi hari akhirat. Itulah qayyimah, jalan yang lurus, terus pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak? Boleh ha? Kalau boleh, seronok saya faham. Tak payah kita nak hurai tajuk-tajuk lagi, nak tilawah banyak sekadar dalil Al-Quran. Tuan-tuan boleh tengok Tuan-tuan boleh tengok. Ilam mengantuk, tuan tengok surah Al-Baqarah ayat 121. Cuba tuan belik dah. Ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 121. Bismillah. Tengok ni tak mengantuk sikit. Jumpa. Ayat 121 surah Al-Baqarah. Dalil tilawah ataupun yatlu tadi merupakan membaca dan memahami dan mengikuti Al-Quran. Kalau tidak, kita rasa betul ke ustaz cakap macam ni, kena kita cakap mesti kena berdalil. 121. Allazina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab. Tengok, yatlunahu, mereka membacanya. Bila kami beri kitab, mereka membacanya. Bila membaca apa benda? Haqqa tilawatihi, sebenar-benar bacaannya. Itulah tilawah, itulah yatlu tadi. Baca Al-Quran, baca dengan sebenar-benarnya ni, baca dengan faham dan ikut dia punya arahan Allah tersebut. Baru sempurna macam itulah, barulah boleh dikatakan ulaika. Mereka itulah, mereka yang baca Al-Quran, faham Al-Quran dan mengikuti arahan-arahan Al-Quran. Ulaika yu'minuna bihi, beriman kepada Allah dengan sempurna. Maknanya di sini tuan-tuan puan-puan yang muliakan Allah, kalau kita baca Al-Quran tak masuk kelas tadabbur, tak duduk kelas, kita tak beriman dengan sempurna. Pasal ulaika tadi, ayat mereka tadi, mereka yang yatlunahu haqqa tilawati tadi, barulah iman yang sempurna. Maka bagi tahu kepada kawan-kawan kita yang tak nak mengaji bertadabbur Al-Quran, mereka kalau memenuhi ayat ini tidak beriman dengan sepenuhnya. Kena ingat beriman dengan Al-Quran lah, beriman dengan baca Al-Quran, faham dengan Al-Quran, ikut arahan-arahan Al-Quran, barulah ulaika yu'minuna bihi. Dan wa may yakfur, barang siapa yang ingkar, barang siapa yang tak nak memahami Al-Quran, barang siapa yang ingkar, apa jadi? Bihi, dengannya, maka faulaika, mereka itulah, mereka degil, mereka yang tak ada masa nak mengaji Al-Quran, mereka buat perkara-perkara lain, humul khasirun, mereka yang amat rugi sekali. Apa dia kemuncak kerugian? Kemuncak kerugian ialah neraka jahanam. Pasal kehidupan kita nak pergi ke syurga, tiba-tiba dihumbankan ke dalam neraka. Macam orang berniaga lah, mereka nak berniaga, niat nak untung, tiba-tiba rugi. Amat malang sekali orang yang khas, orang yang rugi. Umpama dia orang yang berniaga semua nak untung, tiba-tiba dia ditimpa kerugian. Itulah. Tapi kerugian dunia tidak ada masalah. Kerugian akhirat, kerugian selama-lamanya, kita akan menyesal dengan selama-lamanya. Itulah dalil, kita bercakap dalil tadi, dalil tentang perlunya kita bila kita baca ayat Quran, Quran mesti kita baca dan faham maksud dia. Fiha kutubun qayyimah, dalamnya ada kitab-kitab yang lurus. Dua di sini tujuan kita nak mengaji Al-Quran. Allah ceritakan dua ciri-ciri Al-Quran sebab kita kena amat dituntut untuk belajar memahami Al-Quran. Ayat seterusnya ini untuk golongan-golongan, untuk ayat ini, wa ma tafarraqal lazina, dan tidak berpecah belah
Nah, kadang-kadang di sini bercanggah dengan ayat pertama kalau orang tak belajar tafsir. Wa ma tafarraqal lazina, dan tidak tafarraqa berpecah belah. Tidak bergaduh, tidak bertelingkah. Allazina, orang-orang yang utul kitabah, diberi kitab, illa kecuali min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, setelah apa datang pada mereka bukti yang nyata. Ini kena pada diri kita. Ini nih, kena pada diri kita ni. Maksud dia nya tidak akan berpecah belah, tidak akan bergaduh seseorang yang diberi kitab kecuali setelah diberi kitab pada dia. Nampak tak? Kita ini tak bergaduh. Kalau kita tak belajar Quran, tak faham Quran, kita tak bergaduh. Kita bergaduh bila kita belajar Al-Quran, baru kita bergaduh. Diberi kitab baru bergaduh. Pasal apa? Pasal setengah tu tak belajar Quran sebagaimana cara yang betul, setengah tu belajar Al-Quran cara yang betul. Jadi golongan orang Nasara, orang Yahudi tadi, mereka berpecah belah bila Al-Quran sampai. Kenapa? Kenapa berpecah belah? Pasal ada kesombongan dan kedengkian dalam penerimaan ayat-ayat Allah. Nak cerita di sini, tidak akan berpecah belah manusia yang diberi kitab, ibrah dianya, kecuali bila mereka membaca Al-Quran, menerima Al-Quran, tetapi ada sifat dengki dan sombong dalam penerimaan Al-Quran tersebut. Itu punca dia. Punca pergaduhan, punca pertelingkahan ialah ada perasaan sombong dan dengki. Ada kita mendengar ucapan-ucapan, alah, mengaji 4 bulan dah nak mengajar tafsir. Ada ungkapan semacam ini. Pasal apa? Itulah dengki. Itulah sombong. Tak boleh. Dalam bab Al-Quran, dalam bab ayat-ayat Allah, orang yang sombong dalam Al-Quran, sombong dalam Islam, bukan sombong kerana kita pakai baju, kita ada perasaan tinggi diri, tak ada. Dia tak ada kaitan dengan apa-apa, kita ada kelebihan, tak ada. Sombong dalam Islam, sombong dalam Al-Quran ialah sombong untuk menerima kebenaran. Sebab itu kafir tadi, satarul haqqa inada, menolak kebenaran, menolak kena kesombongan. Maka sombong dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala ialah sombong untuk menerima kebenaran. Pertama, sombong bila mengajar Al-Quran, mereka kata mereka dah pandai semua dah. Pertama. Yang kedua, membenci orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah. 2 perkara dalam hadis Nabi. Sahabat tanya Nabi, wahai Rasulullah, adakah bila kami ada nikmat lebih, kami ada pakai baju contohnya, kami ada sifat-sifat tinggi, kami sombong? Nabi kata, bukan sombong semacam itu. Sombong sebenar ialah orang yang tak nak menerima ayat-ayat Allah, dan orang yang ada walaupun kecil perasaan tak suka dengan orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Takut. Masya Allah. Kita jangan sekali-kali tuan-tuan, amat-amat takut bila kita ada perasaan tak suka, benci, melever dengan berbagai-bagai fahaman kepada orang yang baca ayat-ayat Allah. Pasal apa? Hadis Nabi, orang yang ada sebesar zarah perasaan sombong, tak tercium bau syurga. Semoga kalau kita ada perasaan tak suka dengan orang baca ayat Allah, maka kena hilang perasaan. Pasal apa? Walau besar ada zarah kesombongan dalam hati, tak tercium bau syurga. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, amat penat baca ayat bab sombong. Kita ingat sombong ini, sombong dia kaya, dia tak tegur kita, ada kereta besar dia. Bukan sombong tu. Sombong Islam, sombong tak menerima kebenaran ayat-ayat Allah. Bab yang teruk lagi, kita rasa pandai nak belajar ayat-ayat Allah. Dah cukup ilmu-ilmu kita. Dalam ayat lain, dalam ayat-ayat surah Ghafir contohnya, dia mengatakan telinga kami telah penuh, mata kami telah tertutup untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kita cukup ilmu dia, maka tak muat lagi dia masuk ayat-ayat Al-Quran. Dia dah belajar ilmu-ilmu lain, berbagai-bagai ilmu dia belajar, tak samakan, tak cukup. Dia mempermainkan Al-Quran, dia tak nak dah belajar ayat-ayat. Tak payah belajar faham ayat Al-Quran, ya Allah, memadai dengan baca saja. Itu di antara ungkapan-ungkapan orang kufur kepada orang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini sifat ayat nak cerita di sini, ayat untuk memujuk
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sedih Nabi, walaupun mereka tak suka kamu, walaupun mereka tak suka kamu menyampaikan ayat-ayat aku, tapi mereka tak suka dengan ayat-ayat aku. Mereka tak suka dengan kamu pasal kamu menyampaikan ayat-ayat aku, salah. Mereka tak suka dengan aku. Maka tugas kamu hanya menyampaikan saja wahai Nabi. Maka Nabi dengar ayat-ayat macam ini pasal mereka tak suka tu, ada perasaan kedengkian dan kesombongan. Kamu miskin, kamu buta huruf, mereka pandai, mereka kaya, mereka hebat. Sebab tu mereka tak terima kamu wahai Nabi. Maknanya Allah menyejukkan Nabi. Jangan rasa rendah diri, jangan rasa frah bila mereka tak boleh terima ayat-ayat Allah. Orang Nasara hebat, orang Yahudi hebat, orang musyrikin hebat, tiba-tiba Nabi orang lemah nak mengajar ayat-ayat Allah. Maka untuk elak itu, maka Allah katakan mereka kufur pada Allah kerana ada kesombongan mereka tadi. Wa ma tafarraqal lazina, dan tidak berpecah belah orang-orang diberi kitab tadi illa kecuali min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, setelah aku turunkan kitab baru mereka berpecah belah. Jadi bila Allah turunkan kitab, golongan yang sombong tak terima pasal dia rasa dia hebat, dia rasa ilmu dah cukup, dia rasa dia nak guru-gurunya hebat, maka dia tak terima Quran yang disampaikan dengan Nabi. Yang terima Quran ialah golongan-golongan lemah, golongan-golongan hamba, golongan-golongan yang buta huruf yang terima Al-Quran pada peringkat permulaannya. Golongan ini saja golongan yang tak ada sifat dengki dan sombong. Apa dia cerita, dia terima saja. Maka golongan ini radhiyallahu anhum. Golongan-golongan musyrik ini, maka sahabat-sahabat Nabi yang Allah redha semua masuk syurga kerana mereka tak ada perasaan sombong bagi mereka. Apa Nabi ajar, Abu Bakar terus terima, Umar terus terima. Umar mula-mula engkau, tapi Allah tunjukkan bukti dia. Dan last sekali kemuncak dia bila tahun yang ke-8 Hijrah, idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulu nafidi nillahi afwaja. Maka tahun ke-8 Hijrah semua sekali berbondong-bondong guru-guru orang musyrik Mekah masuk Islam ke semua sekali. Pasal mereka dah hilang perasaan sombong, mereka nak dengar sendiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketinggalanlah golongan Nasara dan sebahagian besar golongan Nasara dan golongan Yahudi. Sampai sekarang mereka masih lagi berada dalam kesesatan lantaran kesesatan yang ada pada mereka sebenarnya. Mana tadi? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa ba'da ma ja'atuhumul bayyinah. Itu maka jangan kita kena buang perasaan sombong ataupun rasa ilmu dah cukup. Kitab-kitab lain kita sanggup baca. Buku-buku mengenai ekonomi, buku-buku mengenai bagaimana cara membina badan cantik. Macam kita punya Tuan Haji Nizam, kita tak apalah dia tak baca buku, cuma dia bina badan saja. Orang yang baca buku habis, berjilid-jilid buku, sanggup bagaimana cara nak jadi badan yang cantik, nak masak-masak bagaimana cara nak menjadi tukang masak yang profesional. Berjilid-jilid buku dia sanggup habis. Mereka apa-apa bidang saja, tetapi Al-Quran Allah yang hak, yang benar ini mereka tidak ada usaha nak menghabiskan untuk memahami 114 surah. Mereka zalim, mereka tidak meletakkan benda pada tempatnya. Allah suruh jadikan dia jadi ibadat, tiba-tiba dia cari benda-benda yang lain yang menyanggahi kitab Al-Quran. Ataupun dia belajar kitab-kitab lain daripada kitab, mungkin kitab-kitab karangan manusia yang tak tahu punca daripada mana, tak tahu kesahihan dia, benda yang sahih, benda tuntut tak nak belajar, dia belajar perkara lain. Jadi pengajaran dia kat sini, kita kena usahalah ajak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu semacam ini. Sebenarnya wahai orang Nasara, wahai orang musyrikin, wahai orang Yahudi, cuba cek kitab kamu masing-masing. Apa yang sebenarnya kamu dengki sangat, kamu sombong sangat, yang tak nak terima kitab Al-Quran ini? Kenapa sangat ni? Wa ma umiru, dan tidak mereka diperintahkan. Allah kata, dan mereka tidak diperintahkan. Setiap dalam kitab-kitab kamu, wahai orang Yahudi, kitab Taurat, dalam kitab Injil, wahai orang Nasara, wahai orang musyrikin, kamu pun kamu klaim kamu ajar Nabi Allah Ibrahim tersebut, wa ma umiru, dan tidak mereka diperintahkan illa kecuali mana, wahai orang Nasara, wahai orang Yahudi, wahai orang musyrikin, kamu ceklah susu galur suhuf ataupun kitab yang kamu pegang tersebut. Allah perintahkan
Apa dah? Yang pertama, liya'budullaha, supaya menyembah Allah, mukhlisina lahuddin, dan memurnikan padanya dalam ketaatan. Itu je. Setiap kitab Yahudi ke, setiap kitab Nasara ke, dah. Yang jelas Allah nak suruh ialah kalimat la ilaha illallah ataupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saja ya Allah aku beribadat, hanya kepadamu saja Allah aku minta bantuan dan pertolongan, ataupun fa'budillaha mukhlisin, ataupun fad'ullaha mukhlisin. Itu saja. Hanya Allah nak memperkenalkan diri dia, kudrat dia, kehebatan, supaya kita taat dengan dia. Bila kenal dengan dia, taat dengan dia. Ini semua kitab ini yang Allah nak ceritakan. Kenapa kamu degil sangat wahai orang Yahudi? Kitab kamu pun sama ini aku cerita kepada Nabi Musa, Nabi kamu. Wahai orang Nasara, ini kitab juga aku suruh orang Nasara berpegang supaya menyembah Allah saja. Tapi kenapa kamu pergi minta juga kepada Nabi Isa sebagai wakil Tuhan? Wahai orang Yahudi, aku sembah aku saja. Kenapa kamu pergi minta dengan Nabi Uzair? Wahai orang musyrikin, kenapa kamu ada ilah-ilah yang lain ni? Allata, Al-Uzza, menyembah ilah-ilah lain, memuja nabi-nabi orang akhir zaman, memuja Nabi Muhammad sendiri. Kenapa macam itu? Ini Allah tegur. Allah menegur dengan keras golongan-golongan yang kononnya ahli kitab, pandai kitab, tetapi tak nak terima hakikat yang Allah nak suruh mengesakan dia saja. Tapi mereka mula mencari cara-cara yang lain. Itu bab Allah. Tak cerita bab amalan lagi, bab Allah. Ni Allah kata lahuddin, untuk ketaatan agama dengan dia saja, iaitu hunafa, dengan condong yang lurus. Pasal apa hunafa? Pasal golongan musyrikin Mekah ini, dia mengatakan dia golongan Hanifan musliman. Dia mengklaim dia Nabi Allah Ibrahim, dia tak muasyid, dia betul-betul beramal, dia buat haji, dia bagi makan orang buat haji, dia berbagai-bagai perkara baik. Pasal apa? Dia mengatakan dia daripada agama Nabi Allah, golongan Hanif. Batu sini hunafa, mereka yang lurus sebenarnya. Tapi di samping mengesahkan Allah, dalam masa yang sama juga berbeza syariat, semua agama ada wa yuqimus solata, mereka mendirikan solat. Mereka kena mendirikan solat. Kenapa Allah sebut solat kat sini? Solat merupakan perkara pertama dalam rukun Islam kita. Kenapa? Pasal nak jaga hubungan dengan Allah. Allah nak cerita di sini ya, pasal aku esa. Hubungan yang pertama kamu ialah kena mengesahkan aku. Wahai hamba, setiap solat kamu kena mengesahkan aku. Patutlah solat kita tu, kita kena betul-betul mengesahkan Allah. Kena faham maksud solat kita. Maka dalam sebenarnya wa yuqimus solat, menjaga hubungan dengan Allah. Pertama, tak lengkap dengan ibadah saja kita ni. Tak lengkap nak jaga dengan Allah saja. Kita hidup di dunia ini, ada satu perkara lagi yang penting lagi ialah wayu'tu zakata, dan menunaikan zakat. Dua perkara Allah cerita. Nak jaga hubungan dengan Allah, melakukan ibadat solat. Nak jaga hubungan dengan kita sesama manusia lain ialah menunaikan zakat. Nak cerita di sini tuan-tuan puan-puan, Islam yang sempurna, agama yang benar ialah dua perkara. Kena jaga hubungan dengan Allah, kena jaga hubungan sesama manusia. Hebat macam mana kita jaga hubungan dengan Allah, kita fail untuk jaga hubungan dengan sama manusia, maka kita tidak sempurna keimanan kita, tak sempurna ibadah kita. Maka dalam konteks ini, kita kena beri tumpuan jaga hubungan sesama manusia. Adakah tak boleh kita marah kawan kita? Ustaz, tak ada masalah apa. Kita marah tak boleh masalah, tapi jangan menimbulkan dosa dengan hubungan sesama manusia. Maksud kitanya, kalau kita berlainan manhaj sebagai contoh, dia fahaman A, kita fahaman B sebagai contoh, kita dibenarkan mengurangkan perhubungan. Tapi sekadar Assalamualaikum, sekatu je, tak ada hubungan mesra. Mesra lagi baik, tapi dibenarkan kalau berlainan manhaj, dibenarkan untuk berlainan pandangan sekadar. Tapi jangan memutuskan hubungan sekadar bagi salam ataupun sekadar tak bermusuh. Sekadar kita tidak menjadikan dia sebagai dosa kita. Tujuan Allah sebut zakat di sini ialah kita kena jadikan mana-mana manusia yang lain
gudang pahala kepada kita. Ini tujuan jaga hubungan dengan manusia. Sesiapa saja, musuh kita ke, bukan musuh kita ke, anak kita ke, isteri kita ke, kita kena jadikan dia sebagai ruang untuk pahala kepada kita. Bagaimana? Kalau dia tu berlainan manhaj dengan kita, berdoa, wahai Allah, tolong bukalah hati kawan aku. Dia nak datang mengaji Al-Quran, dia nak mengaji hadis, wahai Allah, tolong bukalah pintu hati dia. Berilah taufik dengan dia, wahai Allah. Nampak tak? Itu mana kita dapat pahala. Kalau dia terbuka dengan sebab kita doa, kita berharap tadi, maka ketika ini kita akan pahala kita tak henti-henti. Yang Allah tak suka, bila kita duduk setempat, kita tak guna punya dia tu, perangai sekian-sekian, degil sekian-sekian. Itu tak dibenarkan. Pasal apa? Pasal kita telah menjadikan arahan Allah supaya rapat hubungan, menjadikan orang lain sebagai gudang pahala, tiba-tiba kita menjadikan gudang dosa untuk kita. Sedangkan dalam kehidupan kita, jaga hubungan dengan Allah untuk menjadikan pahala. Sebab itu untuk Allah, kita kena beramal dengan seperti mana? Amalan-amalan yang tidak menyalahi perkara-perkara yang Allah ajarkan. Beramal dengan seperti mana yang Allah suruh. Begitu juga dengan hubungan manusia, kita kena menjadikan kawan kita, ataupun kita dalam bahasa yang lain, bahasa yang mudahnya, kita jangan menyusahkan kehidupan orang lain. Jangan menyebabkan kita orang lain menjadi susah. Jangan macam itu. Kita menyebabkan orang lain menjadi senang. Ibarat lilin membakar diri. Macam itulah kita kena menjadi sebagai lilin membakar diri. Jadikan kawan-kawan kita sebagai gudang pahala untuk kita. Ini tuntutan yang benar. Maka atas faktu Allah simpulkan bentuk dia ialah liya'budullaha mukhlishin lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dua perkara ibadat dengan Allah, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan sesama manusia. Bila ada ketiga-tiga perkara ini, yakni memahami perkara-perkara kesyirikan dalam Al-Quran, yakni dengan belajar Al-Quran, kita memetik perkara-perkara tauhid, kita beramal dengan tauhid pertama. Yang kedua, kita jaga ibadat-ibadat yang lain untuk Allah sahaja, yakni mengesahkan Allah dalam ibadat kita, dalam bentuk-bentuk ibadat-ibadat kita. Maka yang ketiga, jaga hubungan dengan manusia-manusia yang lain dalam bentuk jangan menyusahkan orang lain atau jadikan orang lain sebagai ruang untuk kita dapat pahala. Bagaimana anak kita sebagai contoh, bagaimana kita nak generatekan pahala daripada anak kita? Kita ajar anak kita, wahai anak, baca Fatihah. Maka bila anak kita, cucu kita pandai Fatihah, maka setiap kali umur dia hingga mati, dia baca Fatihah, kita akan dapat pahala. Begitu juga dengan kawan-kawan kita. Paling-paling dan perkara yang paling besar untuk kita generate pahala daripada kawan kita ialah ajak kawan kita duduk dalam kelas-kelas tafsir Al-Quran. Pasal setiap dia beramal yang benar dengan perkara-perkara tauhid dalam Al-Quran, maka setiap amalan dia, kita akan dapat pahala yang besar untuk pahala kita. Maka amat senang sekali kita mengumpulkan pahala daripada gudang pahala daripada manusia-manusia yang lain. Maka wadzalika, demikianlah dengan kita beribadat khusus dengan Allah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan jaga hubungan dengan Allah, yakni kita betul-betul jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jaga hubungan dengan manusia. Wazalika, ada tiga perkara ini, dan demikian itulah sebenarnya dinul qayyimah, din agama yang lurus sebenarnya. Kalau kita select salah satu, kita masih lagi bengkok. Bila kita jalan kita bengkok, mana mungkin kita terus pergi ke syurga Allah. Itu kita minta ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, bagi aku jalan yang lurus. Bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan sebagaimana yang kamu dah beri kepada golongan an'am, golongan yang kamu bagi nikmat dengan dia, yang kamu radhiyallahu anhum, yang kamu dah redha dia masuk syurga dah. Ini yang kita minta hari-hari tu. Pasal ini dinul qayyimah, ini jalan yang lurus. Siapa dia?
minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Golongan yang Allah redha, ini yang kita minta doa hari-hari, minta nak jadi golongan 4 golongan ini. Dan 4 golongan inilah yang Allah nak cerita dalam surah Al-Bayyinah ini. Golongan yang betul-betul melaksanakan 3 perkara yang Allah ceritakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin hunafa wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. 3 perkara, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, yang hari-hari kita minta. Jadi kalau kita menyakitkan, duk hari-hari saban hari menyakitkan hati orang dalam hubungan ni, dan solat tadi tak jaga hubungan dengan Allah, kita buat amalan-amalan yang jauh daripada amal Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bukan duduk berada dalam jalan yang lurus, Tak sempat habis malam ni kan. Kita sambung hari Isnin lah. Ini Allah tegur, Allah zajrun. Allah menegur golongan-golongan yang tak buat semacam ini. Allah menegur golongan-golongan yang degil sangat ini. Dah cerita macam ini detail sekali, masih lagi tak nak menunaikan hak Al-Quran. Masih lagi tak nak menggunakan hak Al-Quran. Yang dia tak faham ayat yatluna alaihim tu, mana dia tak faham. Sebab tu tuan-tuan, bila kita mati saja, Allah akan tanya, adakah nabi-nabi aku baca kepada kamu atas dunia ayat-ayat ini? Alam ya'tikum rusulum minkum yatluna alaikum ayati rabbikum, yatluna alaikum. Adakah ada dunia dulu wahai ahli neraka, kamu tak ada nabi-nabi aku yatluna alaikum. Maksudnya baca, faham dan beramal dengan ayat Al-Quran, barulah memenuhi kehidupan kita. Kalau kita tak buat macam ni, jadilah surah Al-Baqarah ayat 121. Kita tidak beriman dengan sepenuh selagi kita tidak menunaikan hak Al-Quran, yakni yatlu tadi. Ayat-ayat Nabi diperintahkan untuk yatlu tadi, maka kita tak sempurna, tak mampu kita pergi menemui Allah. Tak mampu seperti mana fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Tak layak. Kita tak layak sebagaimana Nabi Adam janji dengan Allah, wahai Adam, turun, qulna bitu minha jami'a, turun kamu dunia. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Tunggu kitab hidayah aku. Yakni yatluna 'alaikum tadi. Tunggu baca kitab aku, faham kitab aku, beramal dengan kitab aku. Ya, fa imma ya'tiyannakum minni huda, kitab hidayah aku. Fa imma ya'tiyannakum minni faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bila kamu faham, bila kamu baca, bila kamu beramal kitab aku, maka baru kamu datang menemui aku tanpa rasa takut dan duka cita. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulannya, kena jadikan kita gudang ilmu di hari akhirat, gudang pahala akhirat, dengan mengajak kawan-kawan kita duduk dalam kelas tadabbur Al-Quran, kelas tadabbur hadis. Ini saja kelas yang boleh generikkan pahala untuk kita pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.